minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Az-zakah wa amma az-zakatu fayajibu ala man ma'ahu malu fayajib wa amma az-zakah fayajibu ala man ma'ahu malun ma'rifatu ma tajibu fihi az-zakatu wa ma la tajib. Wa man malaka 21 uqiyata fiddah aw 3 awaqin dhahaban khalisaini aw qimatahuma min 'urudi at-tijarah lazimahu rub'ul 'ushri kull sanah. Wa man malaka min at-tamri 16 wa mi'ata ritlin aw 75 qahawulan ta'aman lazimahu nisful 'ushri in suqiya bima'unatin wal 'ushru kamilan in suqiya bil matar aw is-sail aw lam yusqa aslan. Kata musannif rahimahullah, amma zakah, adapun zakat, maka wajib, fayajibu, maka wajib, ala man ma'ahu malun, maka wajib ke atas orang yang mempunyai harta, wajib ma'rifatu ma tajibu fihi zakah wa ma la tajib. Wajib ke atas orang yang mempunyai harta mengetahui apa yang wajib zakat pada harta, dan mengetahui harta apa yang wajib padanya zakat dan harta yang tidak wajib padanya zakat. Itu secara mudahnya. Jadi ada harta yang diwajibkan padanya zakat dan ada harta yang tidak diwajibkan padanya zakat. Jadi bila kita ada harta, maka wajib kita tahu harta apa yang diwajibkan zakat dan harta apa yang tidak diwajibkan zakat. Supaya kalau kita memiliki harta yang diwajibkan zakat, maka bila cukup syarat-syarat kita dapatkan keluarkan zakat. Maknanya ada hak orang lain pada harta kita. Jadi bila kita tak tahu, maka dah cukup syarat tapi kita tak keluarkan zakat, maka ada harta orang lain yang ada pada diri kita, kita tak bagi. Baik. Jadi harta yang diwajibkan zakat ada 6. Harta yang diwajibkan zakat ada 6. Yang pertama an-na'am, iaitu binatang peliharaan, lembu, unta, kambing. Yang kedua an-nakdan. Iaitu emas dan perak. Yang ketiga al-mu'asyarat, iaitu biji-bijian dan buah. Buah ni hanya buah tamar dan juga zabib, anggur kering. Al-mu'asyarat tu pecah dua lah, maknanya biji-bijian yang mengenyangkan, dan buah tamar dan juga buah zabib, kismis. Ini anggur kering. Yang keempat urudut tijarah, urud harta benda perniagaan, urudut tijarah. Yang kelima ar-rikaz, kita panggil harta karun, ada tafsir dia punya takrif dia. Dan yang keenam al-ma'din, harta galian, emas perak. Al-ma'din, harta galian emas dan perak. Ini harta-harta yang wajib padanya zakat. Cuma dalam matan ni dia tak sebut semua. Dia hanya sebut sebahagian sahaja. Dia hanya sebut emas dan perak, dan dia sebut biji-bijian, dan dia sebut urudut tijarah.
Baik, dan zakat ada dua. Satu nama dia zakat harta, satu lagi namakan zakat badan. Zakat harta ni lah 6 ni. Adapun zakat badan, zakat fitrah. Zakat badan dikenali juga dengan zakat fitrah. Jadi zakat terbagikan kepada dua, zakat badan, zakat harta dan zakat badan. Zakat harta ni pecah 6. 6 ni lah 6 yang kita sebut tadi. Baik. Kata musannif rahimahullah, wa man malaka 21 uqiyata fiddah aw 3 awakin zahaban khalisaini. Dia kata siapa yang memiliki 21 uqiyah fiddah. Ana pun uqiyah dia punya nilai dia berapa? Cuma dalam gram 895 gram perak. Dalam gram 895 gram perak. Itu yang masyhur lah. Dia ada ulama muasirin pun ada berbeza juga dalam menentukan kadar dalam gram. Ada kata 895, ada yang kata kurang. Yang masyhur biasa orang sebut 895. Okey, 895 gram. Adapun emas di sini disebut 3 awak, jamak uqiyah. 3 uqiyah zahab. Dalam gram 85 gram. Jadi siapa yang ada emas 85 gram dan dia ada perak 595 gram, maka dia wajib keluarkan zakat. 2.5% daripada harga tu lah. Kalau sekarang ni mah 279 1 gram. Sekarang ni mah naik. Covid ni mah naik teruk orang kata. Jadi sekarang ni dalam 279, 280 macam tu lah 1 gram. Jadi kita akan darabkan lah. Maknanya 85 gram kita akan darab dengan 279. Jadi kiralah berapa? 85 tu. Berapa dapat? 24,000. Jadi sama lah juga orang yang ada duit dalam bank dia, simpanan dia 24,000. Maknanya harga 85 gram tu, maka dia kena keluarkan zakat juga. Faham? Emas ataupun duit sekarang ni dia ada 24,000 dan ke atas, maka dia wajib keluarkan 2.5%. Macam 24,000 lah. Dok kira sekali duit macam untuk belanja anak ke ataupun duit yang memang berpak tu memang ada cara dah. Tak, maknanya dia 24,000. Lepas tu berlalu, dia ada syarat lain lah, berlalu haul setahun. Lepas tu masih dia kalau dalam masa setahun tu, lepas tu nilai dia kurang 24,000. Lepas tu dah start, maknanya dah start 24,000, dia akan mula kira setahun tu. Akan bermulanya waktu pengiraan masa setahun. Kata sampai 6 bulan duit tu berkurang, jadi terputus haul. Faham? Tapi kalau ada masih 24,000 tu tetap memang 30. Kalau berkurang pun 25, tapi masih haul masih ada. Jadi haul tu masih berjalan. Haul setahun tu masih berjalan. Kalau perak 595. Tapi cuma kena ingat, emas ni kan dia ada 24 karat, ada 22 karat, ada 21 karat. Jadi kita kena tengoklah emas yang kita ada tu 24 karat ke, 22 ke, ataupun 20 ke, 18 ke. Sebab yang wajib emas tulen, bukan emas campuran. Contohlah kalau dia ada rantai emas ataupun gelang, dia punya gram dia 85 gram. Dia ada rantai emas
dan dia tak pakai. Sebab kalau dia pakai kuli, orang perempuan pakai tu tak kena zakat. Katalah dia ada gelang emas dan dia simpan, memang dia tak pakai, memang dia niat nak simpan. Jadi 85 gram sebab gelang ataupun rantai ke, memang dia takkan pakai emas yang 24. Dia takkan pakai emas 24, emas 99. Maknanya dia punya peratus emas dia 99.9. Itu kalau emas 24. Jadi kalau emas dia semakin tinggi, dia punya ketulinan dia semakin lembut. Jadi dia akan campurkan emas tu dengan, jadi dia takkan guna emas yang 100% asli. Maka dia akan campurkan dengan logam lain. Dia akan campur dengan apa-apa pun logam yang lain untuk bagi dia lebih kukuh. Sebab itulah kita akan, kalau kita beli barang kemas, maknanya 916. 916 ataupun 916 apa? 22 karat. Ataupun yang 18 karat. Maknanya dia ada campuran logam lain. Jadi kita kena tengok dia punya ketulinan emas tu berapa peratus. Cara nak dapat dia, nak kira dia, dia punya, contohlah emas dia, wah saudara saya nama Ahmad, dia emas 22. Jadi 22 kali berat emas bagi 24. 22 darab berat emas bagi 24. Itu cara nak dapatkan dia punya ketulinan tu lah. Contoh sekarang ni yang dia ada 80, okey, tulis dia ada 100 gram. 1 gram darab dengan 18. Kita ambil 1 gram darab 18 bagi 24. 75. Itu yang emas tulis 75. Mana tak kena zakat. Sekarang ni dia ada 1 gram. Tapi memang dia ada 1 gram, tapi bukan 100 gram itu memang 100% tu tulen. Jadi tu cara nak dapatkan itulah yang tulen tu. Kerana kita akan darab dengan berat emas dan kita akan bagi dengan 24. Sebab kita nak emas yang tulen. Emas dan yang tulen dan juga perak yang tulen. Sebab tu disebut sini khalisain. Maknanya siapa yang ada emas dan perak ni khalis. Maknanya emas dan juga perak yang tulen, bukan yang ada campuran. Ya, campuran tu kita akan tolak. Ataupun dia ada qimah, dia ada nilai emas dan perak daripada harta benda perniagaan dia, barang-barang perniagaan dia. Bila dia nilaikan, maka sampai 24,000. Nama kedai apa tu? Contoh Afif kan. Jadi dia dah nilaikan barang-barang dalam kedai dia tu dan melebihi 24,000. Maka waktu dia kena zakat lah. Contohlah dia nilai semua sekali ada 40,000. Jadi 40,000 tu dia akan bagi 40. Dia akan dapat 2.5%. Dia akan dapat 2.5%. Rubu' usyur. Rubu' usyur. Itu jumlah yang dia akan kena zakat. Tengok nilai emas. Tengok nilai emas. Jadi siapa yang memiliki 595 gram perak atau 85 gram emas yang tulen, ataupun nilai, dia ada nilai emas dan perak tu, nilai 595 ataupun nilai 85 gram emas daripada harta benda perniagaan dia, maka waktu tu wajib ke atasnya rubu' usyur tiap-tiap tahun. Lazimahu rubu'ul usyri kulla sanatin.
Ini yang nak sebut secara ringkas lah, sebab dia sebenarnya ada lagi syarat-syarat dia. Hatta zakat perniagaan pun ada syarat-syarat dia lagi. Semua ni anda sebut secara ringkas berkenaan dengan zakat emas perak dan juga zakat perniagaan. Wa man malaka minat tamri sittata asyara wa mi'ata ritlin au khamsatan wa sab'ina qahawulan ta'aman. Anak qahawul pun bahasa Melayu anda tak tahu. Dia punya nilai dia dan juga bahasa Melayu timbangan dia dinamakan apa. Cuma yang ni dia guna timbangan yang makruf di negeri dia Hadramaut. Dia tulis kitab kan. Jadi untuk orang di tempat dia, jadi dia guna pun timbangan yang digunakan di tempat dia. Jadi dia pakailah qahawul ni. Jadi kalau biasanya dalam kitab akan sebut ausuk, 5 ausuk. Dalam hadis sebut maknanya kalau sesuatu biji-bijian tu, biji-bijian yang mengenyangkan dan juga tamar, buah tamar dan zabib sampai 5 ausuk, maka wajib zakat. 5 ausuk sama dengan 300 gantang. 300 gantang. 5 ausuk sama dengan 300 gantang. Kalau kiraan mud, cupak 1200 cupak. Kalau gantang 300 gantang. Jadi mudahnya siapa yang memiliki tamar 300 gantang, maka lazimahu nisful ushri, maka wajib ke atasnya untuk keluarkan 5%. 5% daripada 5% jika kena 5% zakat. Insukiya bima'unah, sekiranya dia punya tamar tu disiram dengan ma'unah, maknanya dia keluarkan duit, dia keluarkan perbelanjaan untuk dia punya tamar tu. Sebab sekarang ni orang yang ada tanam-tanaman ataupun biji-bijian tu, jadi sama ada benda tu disiram dengan air hujan, maknanya dia tak gunakan duit perbelanjaan untuk siram ataupun digunakan perbelanjaan untuk siram. Jadi kalau digunakan perbelanjaan untuk siram, maka dia kena nisful ushri, separuh daripada 1/10. Separuh daripada 1/10, 5% lah. Tapi kalau kalau memang dia tak gunakan perbelanjaan, memang dia punya penyiraman tu guna air hujan sahaja ataupun daripada air sungai, air laut, maka dia kena 10 al-ushru, 10% ataupun 1/10. Lazimahu nisful ushri in suqiya bima'unatin wal ushru, yani lazimahu al ushru kamilan in suqiya bil matar awis sail aw lam yusqa aslan. Wajib 1/10 sekiranya disiram dengan air hujan ataupun dengan sail. Sail apa? Sail apa? Banjir. Saya tak kenal pula. Tengok balik. Ataupun sail, ataupun dia memang tidak disiram langsung. Iaitu 1/10. Dengar ah. Sakit tekak nak.
Okey. Sambung lagi, waman malaka lailatul Eid. Okey, dia dah sebutkan sebahagian zakat harta. Sekarang ni dia nak sebut zakat badan ataupun zakat fitrah. Okey. Jadi syarat zakat fitrah dah kata ada 5 lah. Syarat zakat fitrah ada 5. Yang pertama, dia dapat 1 juzuk daripada Ramadan. Yang ni idraku juz'in min Ramadan. Dia dapat 1 juz daripada Ramadan. Yang kedua, idraku juz'in min Syawal. Maknanya dia dapat 1 juzuk daripada awal Syawal. Satu dia dapat 1 juzuk daripada akhir Ramadan. Dia dapat 1 juzuk daripada awal Syawal. Yang kedua Islam, yang ketiga Islam. Yang keempat merdeka, dan yang kelima dia orang yang senang. Dia bukan orang yang susah. Itu ada tafsirannya dah. Jadi ada 5 syarat ni, maka wajib dia keluarkan zakat fitrah, iaitu satu sok. Satu sok maknanya 1 gantang. 1 gantang sama dengan 4 Satu gantang sama dengan 4 mud. Mud apa dia nak sebut ni? Cupak. Satu gantang sama dengan 4 cupak. Waman malaka lailatal Eid zaidan an quti yaumil Eid wa lailatihi. Jadi siapa yang memiliki pada malam raya tu, pada malam raya dia memiliki sebut apa? Makanan keperluan yang melebihi daripada malam dan siang hari esoknya. Malam raya tu dan juga siang hari raya esok lah. Jadi dia ada makanan keperluan yang melebihi malam tu dan siang esok. Ada lebih. Okey, bila dia ada lebih, maka waktu tu barulah wajib zakat fitrah. Kalau memang dia ada keperluan, dia ada berah tu memang untuk cukup malam tu ya. Siang ni nak kena kerja dulu esok, contoh. Jadi dia tidak ada lebih. Jadi orang ni tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia ada lebih daripada makanan keperluan lebih bagi malam dan juga siang esok, maka wajib zakat fitrah 4 mud, 4 cupak. Lazimahu arba'atu amdadin an nafsihi. Jadi seorang 4 mud. Wa tajibu aidan ada kulli man talzamahu nafaqatuhu min zaujatin wa qarabatin. Dan wajib juga zakat ni, zakat fitrah ni atas tiap-tiap orang yang berada di bawah tanggungan dia. Atas tiap-tiap orang yang berada di bawah tanggungan dia. Maknanya atas orang yang memang dia perlu keluarkan nafkah untuk orang tersebut, daripada isteri ataupun kaum kerabat dia. Jadi isteri memang dia kena tanggung lah. Jadi dia akan keluarkan zakat untuk isteri, ataupun anak-anak yang berada di bawah tanggungan dia akan keluarkan zakat untuk anak-anak dia. Kalau ada mak ayah dia yang susah dan berada di bawah tanggungan dia, pun dia kena keluarkan zakat bagi pihak mereka. Apa ni? Buka. Jus dia apa? Jus dia apa? Habis. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, as-sawmu. Amma as-sawm fayajibu bi ru'yatil hilal au ikmal iddati Sya'ban salasina wa tajibu niyatu bil qalbi kulla lailah.
falau nasiyaha lazimahu an yusbiha sha'iman wa yaqdi yawman. Kata musannif rahimahullah, adapun puasa maka wajib dengan sebab melihat anak bulan. Maka wajib dengan sebab melihat anak bulan Ramadan, atau sempurna bilangan Syaban 30 hari. Ini antara sebab masuknya bulan Ramadan. Sebab wajibnya bulan Ramadan itu dengan masuknya bulan Ramadan. Dan masuknya bulan Ramadan tu ada dua cara lah. Sama ada dengan jalan umum ataupun dengan jalan khusus. Dengan jalan umum maknanya kewajipan tu kena kepada semua orang. Iaitu apa yang disebut oleh musannif ni. Ada atas jalan khusus, iaitu wajib ke atas sebahagian orang, tidak ke atas sebahagian yang lain. Tapi yang tu dia tak sebut. Dia sebut yang atas jalan umum, iaitu wajib ke atas semua orang. Yang pertama dengan melihat anak bulan. Lagi dengan melihat anak bulan, lepas tu dia kena bersaksilah di hadapan qadi. Dia kata asyhadu anni ra'aitul hilal. Dia kata aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah melihat anak bulan. Jadi dia ni orang yang diterima dia punya syahadah dia. Jadi qadi dia akan umum pada masyarakat orang ramai semua. Jadi mereka akan berpuasa. Macam kita ini pun sekarang di Malaysia pun macam tu lah. Di Malaysia tak silap dia buat dua-dua sekali. Hisab dengan tengok anak bulan. Mereka nak ambil juga tuntutan fardu kifayah tu. Itu yang pertama lah. Kalau nampak anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, dia pun nak tengok anak bulan bila? Bila dia akan tengok anak bulan? Siang. Contohnya siang ni siang 29. Maghrib lagi. Malam ada ihtimal malam 30 Syaban ataupun 1 Ramadan. Jadi dia akan tengok. Kalau orang yang bersaksi sebelum maghrib dia tengok anak bulan, itu tak dikira. Dia mesti lepas maghrib. Jadi lepas maghrib tu dia akan tengok lah. Tengok kalau nampak anak bulan, maka esok, maknanya malam tu malam 1 Ramadan, esok tu 1 Ramadan. Tapi katalah malam tu tak nampak anak bulan. Jadi bila tak nampak anak bulan, maka akan disempurnakan 30 hari Syaban. Maksudnya kita akan iktibar malam tu malam 30 Syaban. Esok tak puasa lagi. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Syaban 30 yauman. Nabi kata, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, dan berbukalah, ini berayalah kamu kerana melihat anak bulan juga. Fa in ghumma alaikum, maka jika jadi kesamaran ke atas kamu, tak nampak anak bulan, cuaca tak elok, maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Itu irsyad daripada Nabi. Tak nampak anak bulan, okay, kita sempurnakan 30 hari. Wa tajibun niyatu bil qalbi kulla lailah, dan wajib niat dengan hati tiap-tiap malam. Perkataan bil qalbi isyarat kepada apa? Isyarat kepada mahallun niyah, tempat niat. Yang ni mahallun niyah al-qalb. Dan dalam mazhab kita wajib niat tiap-tiap malam. Cuma digalakkan untuk kita taklid mazhab Maliki. Taklid mazhab Maliki untuk berpuasa sebulan penuh. Dalam masa yang sama kita niat juga tiap-tiap malam. Sebab setiap satu puasa dia merupakan ibadat mustaqillah. Maksudnya puasa hari ni bukan puasa hari esok. Dia bukan sekali. Sebab
di antara puasa hari pertama dan kedua diselangi dengan iftar. Kita ada berbuka puasa, maknanya kita dah keluar daripada ibadat puasa. Lepas tu esok puasa yang baru. Jadi ni satu ibadat, dan yang hari kedua satu ibadat yang lain. Maka berhajat kepada niat yang lain. Baik. Jadi wajib niat tiap-tiap malam, ataupun kita sebut memalamkan niat. Memalamkan niat. Wajib tabyid, disebut dalam bahasa Arabnya tabyitun niyah kullal lailah. Maksudnya wajib memalamkan niat pada tiap-tiap malam. Jadi kalau dia terlupa niat, contohnya dia terlupa niat. Yang pertama sekali waktu niat. Waktu niat bila? Waktu maghrib sampailah subuh. Ini antara maghrib dan subuh. Itulah waktu niat. Jadi bila azan je maghrib, dia boleh dah niat untuk puasa esok hari. Jadi kalau dia terlupa niat pada mana-mana juzuk waktu tersebut, maka esok hari wajib dia imsak dan wajib dia qada hari itu. Maknanya hari tersebut dia tak boleh makan sebab nak hormat waktu. Ini waktu bulan puasa, dia kena imsak, haram untuk dia makan dan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan hari itu dia kena qada nanti. Tidak habis bulan puasa nanti dia qada satu hari itu. Inilah kata musannif, falau nasiyaha fiha. Jadi maka kalau dia terlupa niat fiha pada malam tu, fil lailah, lazimahu an yusbiha shaiman wa yaqdi yauman. Wajib dia berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa dan dia qada satu hari yang dia tinggal niat tu. Wa yushtaratu li sihhati saumi al-imsaku anil mufattirat minat ta'ami wasyarabi wa nahwihima amdan wa in qalla walau udan adkhalahu udunahu aw anfahu halqahu. Dan disyaratkan untuk sah puasa, syarat dia tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Min lil bayan, minat ta'am daripada makanan, wasyarab daripada minuman, wa nahwihima dan daripada seumpama makanan dan minuman. Dia tahan tu amdan. Daripada perkara-perkara ni dia tahan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa secara sengaja. Maknanya kalau tak sengaja tidak membatalkan puasa, walaupun dia makan tu banyak. Walaupun dia makan banyak. Ni beza dengan solat. Solat kalau kita makan sikit dimaafkan. Kalau makan banyak tak dimaafkan. Tapi kalau puasa makan banyak dimaafkan juga. Adapun kalau sengaja dalam puasa sedikit pun batal. Wa in qalla. Dan jika sedikit sekalipun. Walau udan, walaupun ud. Kita kata apa, ranting kayu lah. Walau ud, kita kata ranting kayu dia masukkan dalam telinga dia. Dia masukkan dalam telinga dia. Ataupun dia masukkan dalam hidung. Tapi maknanya dia masukkan dalam hidung dia tapi sampai kepada had batin. Khayshum dia. Dia masukkan dalam telinga ataupun hidung dia, ataupun dia masukkan dalam halq. Dia punya apa ni? Halqum dia. Au nasyuqan kharaja min anfihi. Nasyuqan ni anak tengok kamu, dia kata ubat. Ubat yang disedut daripada hidung. Dia sedut daripada hidung. Ubat yang disedut dan juga yang dihidu. Jadi katalah dia ada sebelum subuh tu dia ada sedut ubat. Masuk dalam hidung dia. Lepas tu katalah selepas subuh turun balik. Lepas tu dia tarik balik.
Bila dia tarik balik sampai kepada khayshum dia, maknanya sampai kepada had batin, maka batal solat. Batal puasa. Au nasyukan kharaja min anfihi, ataupun nasyukan keluar daripada dia punya hidung, li haddi zahir, sampai kepada had zahir. Summastan syaqahu, semua dia tarik balik. Summastan syaqahu ila khayashimihi. Kemudian dia tarik balik nasyuk tadi sampai kepada khayashim dia, sampai pada khayshum. Selalu tengok guru sebut sinilah khayshum, batang hidung tu. Sampai kepada situ maka batal puasa. Wal imsak, dan disyaratkan untuk sah puasa. Imsak maknanya dia tahan diri dia daripada muntah secara sengaja. Wal imsak anil qai'i amdan. Kalau tak sengaja tak mengapa. Cuma jangan dia telan lah apa yang keluar tu. Wal imsak anil qai'i amdan wa anil jima', dan tahan diri daripada jima'. Kalau dia jima' bulan puasa secara sengaja, maka ada kena dia kena kafarah uzma disebut. Dan wal istimna, dan disyaratkan untuk sah puasa dia tahan diri dia daripada istimna, iaitu mengeluarkan mani dengan ikhtiar dia, ataupun bahasa kita sebut sekarang ni onani. Wa yanbaghi al-imsaku an tanawulil muharramati wasyahawati fi Ramadan min ma'kulin wa ghibatin wa namimatin wa nahwiha. Dan sayogialah ditahan diri daripada mengambil ataupun mencapai perkara-perkara yang diharamkan, dan juga perkara-perkara yang diinginkan, perkara syahwat, yang syahwat kita nak. Hatta minyak wangi maknanya makruh pakai siang Ramadan. Siang Ramadan, sebab benda tu benda yang syahwat kita suka. Jadi kita tahan diri kita daripada perkara tersebut. Sedangkan benda tu dituntut. Tapi dalam bulan puasa dia tak dituntut. Rasa makanan tak kat lidah kan, bau, itu dari segi bau kan, bau makanan sedap, seronok kita bau lagi, kita tak makan pun, tapi benda tu benda yang syahwat kita suka. Jadi benda tu perlu ditinggalkan lah dalam daripada pada bulan Ramadan. Min makulin, daripada makanan, wa ghibatin, dan ghibah mengumpat, wa namimah ni mengadu domba, wa nahwiha, dan seumpamanya. Wa fil hadis, dan disebut dalam hadis, khamsun yuftirna shaim ay yudhibna ajrahu, 5 perkara yang membatalkan puasa orang yang berpuasa. Maksudnya dia menghilangkan pahala puasa orang yang berpuasa. Al-kadhib, tipu, al-ghibah, mengumpat, an-namimah, mengadu domba, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu, wan nazar bi syahwah, dan melihat dengan syahwat. Tapi hadis ni maudhu'. Al-hadis maudhu'. Hadis ni maudhu'. Ulama kata kalaulah kita fardu takdir hadis ni sahih sekalipun, maka maksud membatalkan puasa bukannya membatalkan puasa betul, tapi membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal kalau kata hadis ni sahih. Tapi hadis ni tak sahih. Hadis ni maudhu'. Hadis yang direka-reka. Apa dia? Cai. Leku ni. Wal mukhtalaqul
Tak ingat? Wal mukhtalaq kan? Wal mukhtalaqul maut wal mukhtalaqul masbu'. Ingat bawah yang alan nabi fadzalikal maudu'u. Atas tak ingat? Ya. Falyahdhar min zalika afanallahu bimanihi amin. Habis? Ha? Awasilah daripada perkara yang demikian. Uish. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Tanbihun. Sat. 5 minit. Ambil suara. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tanbihun. Yajibu 'ala nisa'i ta'allumu ahkamil haidi wan nifasi wa ma yajibu qada'uhu minas shaumi was salati wa ma la yajibu wa illa athimna wa athima awliya'uhunna wa azwajuhunna wa aqallul haidi yawmun wa laylah walau kana munqati'an fi ayyamin la tazidu ala 15 fa kulluha haidun yajibu qada'us shaumil waqi'i las salatu las salati wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Baik, jadi musannif rahimahullah takhirkan bab yang berkait dengan haid dan nifas di akhir kitab. Dan inilah yang kita nak baca ni. Jadi kata musannif rahimahullah, wajib ke atas orang perempuan, yajibu 'alan nisa ta'allumu ahkamil haidi wan nifas. Wajib ke atas orang perempuan mempelajari hukum ahkam haid dan juga nifas. Wa ma yajibu qada'uhu minas shaumi was shalah. Dan wajib juga orang perempuan mengaji apa yang wajib dia qada'. Apa yang wajib dia qada' daripada puasa dan juga solat. Nanti kita akan tengoklah hukum-hukum yang berkait dengan puasa, dengan haid dan juga nifas. Wa ma yajibu qada'uhu minas shaumi was shalah wa ma la yajib. Wa illa asimna. Jadi kalau dia tidak mengaji, dia tidak belajar hukum haid dan juga nifas dan apa yang disebut ni, maka perempuan ni berdosa. Sebab ni fardu ain. Sebab ilmu ni fardu ain. Dan haid dan juga nifas antara perkara yang berlaku pada orang perempuan. Jadi kalau dia tak beranak, maka wajib dia mengaji bab haid je lah. Tapi kalau dia nak berumah tangga, dia nak berkahwin, maka wajib pula dia mempelajari bab nifas. Sajak tu. Telefon dia tanya. Wa illa asimna wa asima awliya'uhunna wa azwajuhunna. Jika tidak, dia berdosa, dan dosa juga wali-wali dia dan juga suami bagi perempuan tersebut. Wa aqallul haidi, baik dia masuk kepada perbicaraan haid. Jadi dalam haid, antara yang kita perlu tahu, sekurang-kurang haid, kebiasaan haid, dan sebanyak-banyak haid. Lepas tu sekurang-kurang suci, kebiasaan suci. Lepas tu sebanyak-banyak suci. Nifas pun sama juga, sekurang-kurang nifas, kebiasaan nifas, dan sebanyak-banyak nifas. Baik, sekurang-kurang haid yaumun wa lailah, sehari semalam. Maksudnya kadar masa 24 jam. Kebiasaan haid 6 hari atau 7 hari. Dan kebanyakan haid 15 hari, 15 malam. Benda-benda ni penting sangatlah. Lebih-lebih lagi, siapa yang nak memahami bab istihadah,
maka benda-benda ni dia kena tahu. Sifir haid nifas ni lah, dia kena tahu lah sekurang-kurang haid, kebiasaan haid, sebanyak-banyak haid, semua tu dia kena tahu. Dan juga sekurang-kurang suci, kebiasaan suci, dan sebanyak-banyak suci. Jadi sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, itu sekurang-kurang suci. Maknanya perempuan tu bila dia dah suci, lepas tu dia nak dapat haid yang kali kedua tu, mesti tengah-tengah tu ada 15 hari suci. Kalau tak sampai lagi 15 hari suci, tiba-tiba dah datang pula keluar darah. Darah tu bukan darah haid. Dia mesti tengah-tengah di antara dua haid ada suci, 15 hari tengah-tengah. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kebiasaan 23 hari ataupun 24 hari lah. Ikut adat perempuan dalam sebulan, kita cakap dia ada datang haid. Jadi ikut kebiasaan haid 6 hari atau 7 hari. Jadi baki lagi daripada 6 atau 7 hari itu, iaitu 23 dan 24 hari, itu waktu suci. Sebanyak-banyak suci tidak ada had. Maknanya seseorang tu boleh jadi dia datang haid sekali, lepas tu tak datang haid dah seumur hidup. Maknanya dia kekal dalam keadaan suci. Ataupun boleh jadi setahun dia hanya datang 2 kali haid, lepas tu yang lain semua suci, pun boleh juga jadi macam tu. Aqallul haidi, kata musannif, yaumun wa lailah, sekurang-kurang haid sehari semalam. Walau kana munqati'an, walaupun haid itu terputus-putus. Walaupun haid itu terputus-putus, darah tu terputus-putus, fi ayyamin la tazidu ala 15, pada hari-hari yang tidak lebih daripada 15 hari. Okey, ana bagi rupa dia. Okey. Contohnya Aminah keluar darah hari pertama. Hari pertama keluar darah sampai hari ketiga. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lepas tu darah dia berhenti. Darah dia berhenti hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Lepas tu hari ke-8 keluar balik darah. 8, 9, 10 keluar darah. Jadi 3, lepas tu 3 keluar darah, 3 hari keluar darah, lepas tu 4 hari berhenti, lepas tu 3 hari keluar darah. Jadi sekarang ni darah dia terputus-putus kan. Maknanya ada darah, lepas tu berhenti, lepas tu ada darah balik, lepas tu berhenti, sebelum melebihi 15 hari. 3 hari, 4, 7, hari ke-8 keluar darah balik 3 hari. Jadi 10 hari. Maka tidak melebihi 15 hari. Jadi kalau tak melebihi 15 hari, kesemua tu dikira haid. 10 hari tadi tu dikira haid. Ni faham? Ni maksud dia sebut walau kana munqati'an fi ayyamin la tazidu ala 15, pada hari-hari yang tidak lebih daripada 15 hari, tidak lebih atas 15 hari, maka fakulluha haidun, maka semua tu haid. Jadi perempuan yang haid dia terputus-putus, macam contoh yang kita bagi tadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga keluar darah, jadi dia akan tinggalkan puasa, dia akan tinggalkan solat, tak boleh jima, baca Quran, tanggung mushaf, sentuh mushaf. Okey. Hari keempat darah berhenti. Maksudnya bila dia masukkan kapas dalam faraj dia dapati tidak ada kesan darah. Kalau ada kesan darah, maka dia masih lagi dikira haid lagi. Tapi sekarang ni dia masukkan kapas dalam faraj, tak ada kesan darah, maka sekarang ni zahirnya kita hukumkan dia suci. Jadi wajib dia mandi, dia solat, dia puasa. Jadi katalah sekarang ni Aminah ni dah puasa pada hari keempat, hari kelima, hari keenam dan hari ketujuh. Hari ke-8 keluar balik darah. Hari ke-8 keluar balik darah. 8, 9, 10 keluar balik darah. Okay. Jadi sekarang ni bila keluar darah balik pada hari ke-8, maka lebih tak lagi 15 hari. Belum lagi kan? Jadi kita akan hukumkan haid dia 10 hari, termasuk hari yang tidak ada darah tadi.
Hari ke-4, 5, 6, 7 tadi, itu semua dikira haid. Dia semua dikira haid. Jadi dalam waktu tu dia solat, dan dalam waktu tu dia puasa. Jadi puasa dia tak perlu diqada. Solat dia tak perlu diqada. Puasa dia perlu diqada. Puasa perlu qada. Puasa tadi yang dia dah puasa tak kira. Sebab dah nyata selepas tu puasa tersebut dalam waktu haid. Dia dalam haid ni dia ada hukum awal, lepas tu dia ada hukum akhir. Dia ada hukum awal dan ada hukum akhir. Hukum awal sekarang ni kita kata dia suci. Jadi dia kena buat seperti mana orang suci. Tapi nanti keputusan muktamad dia kita akan dapat nanti di akhir. Benda sebab donat tu boleh berubah. Tengok kata musannif rahimahullah, fakulluha haidun yajibu qada usaumil waqi'. Ada fihi tak? Dia tak ada. Tapi dalam syarah dia sebut fiha. Dia kata wajib dia qada puasa yang berlaku pada hari haid tu. Kan tadi 4 hari kita bagi contoh kan. Jadi puasa tu wajib dia qada. Las solah. Dia tak wajib qada solat. Nampak kan dia punya ibarat tu, nak bagi faham ibarat tu dulu lebih-lebih kemudian wa aksaruhu 15 yauman bilayaliha, dan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Jadi selagi mana darah tu keluar dalam tempoh 15 hari, maka semua tu kita akan hukum dengan haid. Katalah 2 hari keluar, lepas tu 2 hari bersih. 2 hari keluar, lepas tu 2 hari bersih. 2 hari keluar, 2 hari bersih. 6 kali berlaku. Keluar, bersih. Keluar, bersih. Keluar, bersih. Semua sekali 12 hari. Bersih 14 hari. Maknanya hari ke-4, hari ke-13 keluar darah, hari ke-14 keluar darah, lepas tu berhenti. Semua tu haid. Sebab masih dalam lingkungan 15 hari. Selagi mana dalam lingkungan 15 hari, haid. Kalau lebih, waktu itulah akan berlaku istihadah. Fa in zada, maka jika lebih 15 hari, sebab sebanyak-banyak haid 15 hari. Fa in zada, maka jika lebih, fa huwa istihadatun, maka darah tu adalah darah istihadah. Fayajibu alaiha, maka wajib ke atas perempuan ni antusalliya, wajib dia solat, wa tasuma, dia wajib puasa, wa tatawaddaa likulli faridatin, dan dia wajib wuduk pada tiap-tiap fardu. Tiap-tiap fardu dia wajib bersihkan dia punya faraj dia. Lepas tu dia wajib ikat pakai pampers apa semua. Lepas tu dia berwuduk. Masuk waktu yang kedua, solat nanti pun sama juga dia buat. Dia akan bersihkan, dia buang najis. Lepas tu dia akan sumbat kalau bukan bulan puasa. Lepas tu dia ikat. Kemudian dia berwuduk, lepas tu dia solat. Dia kena segera solat selepas berwuduk, tidak boleh tangguh-tangguh. Balas mesej tak, kena ulang balik. Kalau lepas dia ambil wuduk, dia kena segera pakai pakaian solat. Kecuali dimaafkan kalau tunggu jamaah. Kerana kalau dimaafkan, masa yang dilakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan solat, tutup aurat. Kalau tutup aurat, lepas tu tunggu jamaah, nak iqamat ataupun azan, itu tak apa, itu dimaafkan. Tapi kalau perkara ataupun urusan yang tidak ada kaitan dengan solat, balas mesej ataupun kacau makanan dulu ke kan, yang tu dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik daripada awal. Fa in zada fa wastihadatun fayajibu 'alaiha an tusalliya wa tasuma wa tatawaddaa likulli faridatin wa tubadira bis salah akibal wudu, dan bersegera solat selepas
selepas wuduk. Wa in kana bainad dam wad dami khamsata asyara yauman naqa fahuma haidan. Maka jika ada di antara darah dan darah, darah dan darah, di antara dia ada 15 hari. In kana bainad dam wa dam khamsata asyara yauman. Faham kan? Jadi ada di antara darah dan darah ada 15 hari tengah-tengah. Maka kedua-duanya haid. Yang ni haid, yang ni pun haid. Maknanya sekurang-kurang suci 15 hari tadi kita sebut. Mesti ada suci 15 hari. Kalau lah tak sampai 15 hari lagi, baru 13 hari suci datang dah darah. Jadi tengah-tengah ni baru ada 13 hari. Yang ni tak dikira haid. Dia mesti tengah-tengah tu ada 15 hari. Wa in kana bainad dami wad dami khamsata asyara yauman naqa fahuma haidan. Naqa tu bersih. Wa in kana duna dzalika fahaidun wahidun in amkana jam'uhu ma'al awal bi an la tazida ma'an naqa al mutawassit ala khamsata asyara yauman. Dia kata kalaulah di antara darah yang pertama dan darah yang kedua kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15 hari. Tapi kita boleh himpunkan. Susah sikit sebenarnya kalau tak ada papan ni. Bab haid ni lah. Tak apa. Ni darah yang pertama dan ni darah yang kedua. Dan di tengah-tengah ni kurang daripada 15 hari. Jadi adakah yang darah yang kedua ni kita akan hukumkan haid ataupun tidak? Darah yang kedua kita akan hukumkan haid sekiranya kita dapat himpunkan darah yang pertama dengan waktu kosong tadi dan dengan darah yang kedua dan dia masih tak lebih 15 hari. Macam yang pertama kita sebut tadi. Maka semua tu kita akan hukumkan sebagai haid. Tengok ada sebut wa in kana duna dzalika. Maknanya sekiranya di antara dua darah tu kurang daripada 15 hari, maka fahaidun wahid, maka satu haid sahaja. Tapi ada syarat, in amkana jam'uhu. Jika kita boleh himpunkan darah yang kedua ma'al awal, yakni ma'ad damil awal. Kita boleh himpunkan darah yang kedua ni dengan darah yang pertama, bi an la tazida ma'an naqa'il mutawassit ala 15 yauman. Dengan bahawasanya tidak la tazid. Domain tu ke mana tu? Hari ya nampak. Okey. Darah yang pertama. Lepas tu ni darah yang kedua. Tengah-tengah dia kurang. Jadi kita kata adakah darah yang kedua ni dikira sebagai haid ataupun tidak? Jadi boleh dikira sebagai haid jika kita boleh himpunkan darah yang kedua dengan darah yang pertama dan juga waktu di tengah-tengah ni dan hari yang kita dapat tak lebih daripada 15 hari. Hari yang kita dapat tak lebih daripada 15 hari. Ya, maka semuanya haid. Sama macam tadi ya, yang pertama tadi. Tapi kalau lebih, yang tu bukan, yang kedua ni bukan haid. Dia ada masalah disebut sebagai baqiyatut tuhur. Baqiyatut tuhur. Dia memang haid ni setengah jam memang tak susah kalau boleh hebat setengah jam.
Ana respect lah. Tanyalah yang buat darah haid ke, yang mengaji bab haid ke, nipu kalau dia kata tak pening. Bismillah. Ngaji bab haid ni macam orang kena haid dah. Jadi jam tu kepala. Itulah maksud kalam musannif ni, bi an la tazida. Zahirnya nak nampak tazida al-ayyam lah, bahwasanya dengan bahwasanya tidak bertambah hari-hari itu serta waktu suci yang ada di pertengahan antara darah tu tidak lebih ala khamsata asyara yauman, tidak lebih 15 hari. Boleh kan ada ibarat yang tak jelas? Ibarat jelas. Kena diusulkan yang kedua tu mesti suci. Kita tengah 15 hari. Mesti ada 15 hari. Mesti ada 15 hari. Ada macam orang tujuan itu dia mari 10 hari. Dia sebelah itu. Sebelah betul, okey. Lepas tu dalam 14 hari dia mari baca. Ayat 14 dia dah. Hari ke-14 mari darah balik, okey. Lepas tu berterusan. Lebih daripada hari 15. Itu istihadah. Orang ni perempuan ni berlaku pada istihadah. Berapa hari haid dia tu kita akan tengok balik lah. Dia ni mubtada'ah ke ataupun dia ni muqtadah. Mubtada'ah ni mumayyizah ke ataupun ghairu mumayyizah. Muqtadah mumayyizah ke ataupun ghairu mumayyizah. Dia akan masuk dalam bab istihadah. Kita akan tengok dalam 7 kategori itulah. Okey. Nifas. Wa aqallun nifas, memang dalam ni pun dia tak sebut istihadah. Dalam ni tak sebut istihadah. Jangan takut Mirul, tak ada istihadah. Yang masalah pertama tak khabar dari yang hari pertama. Ni darah kali pertama. Ni darah kali kedua yang keluar. Maknanya tengah-tengah ni ada waktu suci. Ada waktu nakak. Maknanya dia letak kapas masuk dalam faraj dia keluarkan bersih. Yang tahu contoh yang 4 hari. Okey, ni 4 je. Lepas tu okey, ni 3 hari keluar, 4 hari suci, 3 hari keluar. Semua sekali 10 kan. Jadi tak lebih 15 hari kan. Jadi semua ni dikira haid. itu yang kedua. Yang suci dua macam ni. Suci 2 pula. Okey. Tapi tak cukup 15 hari. Dah dia sama yang pertama ni. 15 hari. Sama je lah. Yang kali kedua tu nanti samalah yang macam pertama tu. Maknanya sekarang ni yang kedua ni, kalau kita nak hukumkan dia haid, mestilah boleh himpun dengan yang pertama. Dan juga waktu kat tengah-tengah ni. Dan waktu tu tak lebih 15 hari. Sama yang contoh yang pertama tadi. Tapi kalau lebih 15 hari, itu bukan dia. Kita takkan hukumkan yang kedua ni sebagai haid. Itu yang 15 hari. Kedua ni. Itu tengah-tengah ni dah 15 hari. Yang contoh nak bagi ni, tengah-tengah ni tak sampai 15 hari. Contoh kan, ni keluar darah. Hari ke-10 berhenti. Lepas tu tak ada darah 15 hari. Hari ke-16 keluar darah pula. Selepas bersih 15 hari, lepas tu hari ke-16 tu. Hari ke-16 bersih tu keluar darah. Ni yang ni haid. Pak 1 sampai 10 keluar darah. Lepas tu berhenti darah. Berhenti darah 15 hari. Maknanya hari ke-25 sampai ke-25. Hari ke-26 ataupun 27 keluar darah pula. Jadi antara darah pertama dan darah kedua, tengah-tengah ni ada 15 hari kan. Ni haid, yang ni haid. Haid yang baru. Haid yang baru. Ada 2 haid lah. Ada haid yang pertama, yang tu haid yang kedua. Contoh waktu suci tu lah. Waktu suci tu 15. Waktu anda kata waktu celah-celah tu antara 2 haid, tengah-tengah tu mesti ada 15 hari. 15 hari suci. Kalau 10 hari
lepas tu bersih 13 hari. Lepas tu datang darah. Darah yang tu kita takkan hukumkan sebagai haid. Sebab tengah-tengah dia masih belum ada 15 hari suci. Wa aqallun nifasi lahzatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Sekurang-kurang nifas lahzah, sedetik, ataupun setengah kita lama sebut seperludahan. Keluar darah apa? Lepas tu tak keluar dah. Darah tu kita kata nifas. Ataupun majah tu lah seperludahan. Satu sepercikan. Nak kata sekejap sangat, maknanya boleh jadi macam tu. Tu sekurang-kurang nifas. Dan ghalib nifas 40 hari. Dan sebanyak-banyak nifas 60 hari. Nifas ni apa? Nifas ni darah yang keluar selepas daripada kosong rahim daripada peranakan. Jadi kalau katalah perempuan ni ada anak kembar 2 orang, lepas tu dia lahirkan seorang anak, seorang lagi masih belum keluar. Jadi di antara keluar anak yang pertama dan yang kedua ada darah. Darah tu tidak dinamakan nifas. Sebab dalam rahim dia masih lagi ada seorang lagi anak. Dia kena keluar habis dulu. Lepas tu darah yang keluar selepas tu boleh dikira sebagai darah nifas. Wa idza tahuratil mar'atu fi waqtil asri wajabatiz zuhru ma'aha aw waqtul isya'i wajabatil maghribu ma'aha aidan. Kata musannif rahimahullah, apabila perempuan tu suci pada waktu asar, maka wajib dia solat zuhur bersama dengan solat asar tersebut. Maksudnya kalau dia suci waktu asar, dia kena solat asar dan qada zuhur. Kalau dia suci waktu isyak, dia kena sembahyang isyak dan dia kena qada maghrib. Ini antara orang yang perempuan terlepas pandang lah. Kalau dia bersih waktu asar, maka dia sembahyang asar. Kalau bersih waktu isyak, dia sembahyang isyak. Sebenarnya kalau bersih waktu isyak, dia wajib sembahyang isyak dan maghrib, qada maghrib sekali. Sebab maghrib boleh dijamak dengan isyak. Bersih waktu asar, wajib sembahyang asar dan qada zuhur. Wa iza tara al-haid. Mana baca je dulu kalau ada soalan, dia tanya soalan. Nak perhabiskan matan ni. Wa iza tara al-haidu awin nifasu. Silap tu. Fa bukan qaf. Idza tara al-haidu awin nifasu fi waqti sholati qabla an tusalliyaha wa qad madha min awwali waqtiha qadra ma taf'aluha wajaba 'alaiha qadauha ba'da tuhriha. Ini dipanggil masalah turul manik. Masalah datang manik yang menegah dia daripada solat. Seorang perempuan ni bila masuk waktu solat, dia tak solat. Contohan zuhur pukul 1, dia cakap aku nak sembahyang pukul 2. Pukul 2 lagi aku solat Okey. Jadi sekarang ni dah berlalu dah satu jam. Baik, 1 jam yang berlalu ni sempat dah untuk dia solat zuhur. Sempat kan? Sempat untuk dia solat tapi dia tak buat. Lepas tu 1.5 datang haid, ataupun 1.5 dia beranak, lepas tu keluar darah nifas. Sekarang ni datang manik. Datang manik setelah orang tu dah jadi ditaklifkan dengan solat zuhur. Faham kan? Okey. Jadi bila datang manik dan waktu yang berlalu daripada awal waktu sampai waktu datang manik itu, waktu yang sempat untuk dia solat tersebut,
maka nanti bila dia suci nanti dia kena qada solat tu. Katalah haid dia 7 hari. Jadi haid dia 7 hari, lepas 7 hari berhenti. Okey, dah berhenti, dia dah mandi apa semua, dia kena qada solat zuhur yang dia tak sempat buat tadi. Ini dipanggil masalah turu al-mani'. Dia ada dua masalah, masalah turu wil mani' dengan masalah zawal al-mani'. Masalah datang mani' dan masalah hilang mani'. Ini masalah turu al-mani'. Wa idza tara al-haidu awin nifas, apabila datang haid ataupun datang nifas pada waktu solat, sebelum dia solat, fi waqti solah qabla an tusalliha, sebelum seorang perempuan tu menunaikan waktu solat tersebut. Wa qad madha, sedangkan telah berlalu, min awwali waqtiha, daripada awal waktu solat berlalu qadru. Wa qad madha qadru, dan telah berlalu daripada awal waktu solat tu kadar yang dia boleh untuk lakukan solat tersebut. Maka jawab dia wajib 'alaiha qada'uha ba'da tuhriha, wajib dia qada' solat tersebut selepas dia suci. Dan seperti perempuan haid ni juga, orang gila, orang pengsan, orang masruk, sawan. Wa misluha, wa mislu perempuan haid ni ataupun perempuan nifas, pada masalah tersebut orang gila. Katalah dia masuk waktu solat tapi dia tak solat, 1/2 gila. Contoh ada benda jatuh ke, batu jatuh ke, kena kepala dia, ataupun orang baling batu, lepas tu jadi gila. Jadi lepas dia sembuh nanti dia kena qada zuhur. Itu juga orang pengsan, begitu juga orang sawan. Wa misluha fi zalika al majnun, orang gila, wal mughma alaih, orang pengsan, wal masruq, orang sawan, fi qada'is solah, pada mengqada' solat. Fal yata'allamhu, maka hendaklah dia mempelajarinya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ha? Sawan. Sawan. Kalau datang mana? Okay. Macam orang nak